Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya kasihi DJ Haji Syafiq bin Zulkifli, penerbit rancangan malam ini Makarimul Akhlak, dan sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah hampir akhir bulan Muharram ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita sebut bulan Muharram, bila sebut kalender tahun hijrah, perkara yang kita selalu ingat masalah hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sambutan, ceramah, diskusi dalam media, TV, radio, termasuk juga dalam akhbar, majalah, makalah, semua bincang isu ini. Ini satu maklumat yang kita dapat cukup banyak. Alhamdulillah. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, pendengar Radio IKIM, dalam rancangan Makarimul Akhlak ini, pada episod kali ini sengaja saya nak mengambil satu noktah akhir dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebelum sampai kota Madinatul Munawwarah, Nabi singgah di Quba. Nabi bina masjid. Kemudian selepas berada di Quba, Nabi pergi ke Madinah yang jaraknya cukup dekat dan menetap di sana. Nabi juga bina masjid. Dan menariknya, kita tengok kenapa Nabi mendahului masjid pembinaannya daripada yang lain. Satu gagasan tamadun Rabbani daripada Tuhan, daripada Nabi SAW. Dia nak ikat satu-satu tamadun yang diasaskan dengan ilmu ini, bermula dengan hablum minallah dan juga hablum minanas. Bila dua dipasak kukuh, maka pada masa itu pancaran hidayah dan taufik ilahi akan singgah dan akan turun kepada ummah. Pada saat yang sama, ummah akan merasa perpaduan yang cukup ampuh, cukup kukuh, kerana kedua-dua itu saling berpadu antara satu sama lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, masjid, Nabi bina masjid. Kenapa Nabi bina masjid? Dan nama masjid sendiri sebagai tempat sujud menggambarkan bahawa masjid dibina bagi mewujudkan ramai manusia yang tawaduk. Bila mana manusia dia tawaduk dengan kepalanya yang cukup tinggi sekali itu, ketika dia sujud, kedudukannya sama tinggi dengan tapak kakinya, ujung jari ibu kakinya. Bahkan tapak kaki lebih tinggi daripada dahi dia yang sujud itu. Maka di situ, tuan-tuan, menunjukkan sebagai ghayatul khudu', sebagai kemuncak kehambaan, kemuncak rasa rendah diri, rasa zuhud, rasa kerdilnya di hadapan Allah Rabb al-Alamin. Jadi, bila mana dibina masjid, walaupun dari segi zahir lahiriahnya besar, gah, tapi insan yang berada di dalam tidaklah tinggi, lebih tinggi daripada menara, daripada kubah. Tapi dahi yang mulia itu, sekalipun dia imam berada di puncak mimbar menyampaikan amanah dan risalah, tetapi apabila dia turun, dia memulakan salat, mengimami salat kepada jemaah, akhir sekali dia letakkan dahinya yang mulia juga sama tinggi pada tanah, pada tempat yang dia duduk tersebut. Begitu rendah kehidupannya. Ini semua menggambarkan kepada kita, tuan-tuan, betapa seseorang yang datang ke masjid ini sudah barang pasti akan merasa sifat tawaduknya itu. Baik. Bila mana manusia keseluruhannya merasa tawaduk, tidak takabur, maka sudah barang pasti akan membawa natijah yang cukup baik. Kenapa orang itu nak menunjuk? Kerana ada orang nak menunjuk kat dia. Kemudian orang ni pula akan menunjuk, akhirnya melahirkan rasa takabur itu, yang akhirnya melupai jati diri, melupai hakikat insani, ihsani, hakikat kemanusiaan itu sendiri. Jadi di situ awal-awal lagi Islam bila bina masjid, matlamatnya ada. Kedua, bila Nabi SAW bina masjid,
Maka seolah-olah di sana ada satu tempat khas untuk kita ibadat pada Tuhan, tanpa kita nafikan tempat-tempat lain. Kita ibadat ni mana-mana pun boleh, itu betul orang cakap. Tapi cuba perhati betul-betul. Kalau kita tak ada kerja hari Jumaat, sebagai contohnya Jumaat cuti lah contoh, kita pergi ke masjid pukul 12 tengah hari. Apa kita buat? Kita ambil Quran, kita balik Quran, kita baca surah Kahfi, kita baca surah Yasin, kita baca surah Dukhan, surah Rahman, surah Waqiah, surah Mun, atau pelbagai surah pilihan, atau ayat Quran. Perbuatan tersebut memang payah kita nak buat tempat lain. Tapi dalam masjid, sebab adanya rak mushaf tu kita ambil. Di masjid, kita sembahyang. Kita tengok orang sembahyang. Kita tak tengok orang menonton TV dalam masjid. Ataupun orang berkapa dalam masjid. Ataupun orang sembang kosong wawah-wawah dalam masjid. Tapi kita tengok satu kedamaian acara ibadat dizahirkan dalam masjid. Zikrullah, baca Quran, pengajaran, pembelajaran, iktikaf, solat, dan pelbagai lagi bentuk-bentuk yang mereka lakukan. Tengok. Jadi rupa-rupanya masjid ni, kata orang, tempat kita cah bateri kita, bateri iman kita, semangat untuk ibadat kita pada Tuhan, kita akan jadi segar balik. Kita akan jadi semangat balik. Tuan-tuan perasan tak orang cakap, saya tak nak bincang dari segi falsafi di sebalik itu, tapi tuan-tuan perasan tak orang cakap, dia kata apa? Bila dia sibuk kerja, waktu zuhur sudah masuk pukul 1 lebih, pukul 2 baru dia boleh sembahyang. Dia pula pergi sembahyang di masjid bersama dengan rakan. Sudah sembahyang, dia kata pun, Alhamdulillah, rasa seronok rasa. Rasa selesa rasa. Sebab apa? Telah terbebang pada pundak, bahunya, kepalanya, bahawa dia kena tunaikan solat. Selama mana dia tak tunaikan solat, dia rasa sebuah amanah belum dilaksanakan lagi. Tapi bila sudah laksana, dia kata apa? Tenang hati, seronok hati. Jadi di situ kita nampak, tuan-tuan, hebatnya. Seolah-olah masjid ni tempat untuk kita ibadat pada Tuhan. Itulah sebenarnya. Dan seperkara yang penting, bila mana kita ibadat pada Tuhan di masjid, kita sembahyang, kita doa, kita buat macam-macam, kita pulang daripada masjid, kita langkah kaki daripada masjid, Allah peliharakan hati kita. Kita tak sedar. Tapi inilah realiti. Apa yang Allah pelihara hati kita ni? Allah pelihara hati kita ni daripada rasa nak buat maksiat. Kita turun tangga masjid, kita keluar pintu masjid, biasanya kepala kita nak buat baik. Jarang orang kata aku ni nak curi. Memanglah kalau dia lama nak curi, dah itu soal lain lah. Tapi jarang dia kata aku ni nak curi. Jarang. Biasanya kadang-kadang bila tengok Tok Imam, dia menyapa Tok Imam, Mam, atau Ustaz, atau Bilal, Lal, dia kata, ada apa? Makan pagi tak lagi? Kawan dia kata, mana? Makan baru sembahyang ni. Jom ke kedai. Saya nak belanja capati hari ni. Roti canai, roti telur, nasi lemak hari ni. Tengok. Maknanya bila keluar daripada masjid tu, niat tu hak molek, hak baik. Tengok. Kesan masjid. Kita tak nampak. Kita nampak masjid je. Tapi kesannya cukup baik. Sebab itu siapa dia yang nak bina masjid, siapa dia yang nak ni minta bantuan nak bina masjid, ada sikit surau, bantu-bantulah. Walaupun RM10, RM20, RM30, mengikut kadar kemampuan. Jadi kita bantu. Dalam keadaan macam ini, sudah barang tentu kita akan dapat banyak kelebihan, insya-Allah. Yang keempat, atau seterusnya lah, sedang pendengar Radio IKIM yang dikasihi sekalian, kita dalam rancangan Makarimul Akhlak pada hari ini, pada malam yang mulia ini, kita nak bincang berkenaan dengan masjid ini. Mengambil satu titik akhir baginda hijrah membina masjid. Jadi kenapa masjid ni penting sangat? Tuan-tuan,
Masjid juga merupakan tempat ikatan ukhuwah Islamiyah. Kita tengok, Nabi bila datang kota Mekah, kota Madinah, daripada Mekah kota Madinah, apa Nabi buat? Antaranya Nabi persedarakan antara Aus dan Khazraj. Nabi gabungkan dengan nama Ansar. Daripada Ansar ini, Nabi persedarakan dengan orang-orang Muhajirin yang datang daripada Mekah. Jadi ikatan persaudaraan ni, kau saudara hak ni saudara hak ni, Nabi ikat. Tujuannya tolong menolong, bantu membantu, bincang macam mana nak kembangkan. Tengok, satu idea, satu cara yang cukup baik. Soalnya, sekadar sebut saudara, sekadar sebut ukhuwah, dia kena ada pertemuan, dia kena ada tempat perjumpaan, dia kena ada multaqa. Jadi nak multaqa macam mana? Hak ni kebun orang ni, hak ni kebun hak ni saudara. Ya, Nabi kata saudara. Hak ni kata, ya aku saudara dengan dia. Jadi masa nak temu tu tak ada tempat. Tapi dengan wujudnya masjid, maka di situ tempat bertemu. Kawan ni pun pergi, Syekh, kau ni saudara saya, Rasulullah SAW telah saudarakan saya dengan awak. Ya betul, saya saudara awak. Ni macam mana kadang. Jadi bayangkan pertemuan 5 kali sehari. Atau paling kurang pun 2-3 kali sehari. Atau paling kurang pun mungkin keluar pergi ke mana sekali sehari. Atau 2 hari sekali. Atau 3 hari sekali. Maknanya ruangan pertemuan tu cukup kukuh. Cukup ampuh. Cukup banyak. Cukup kuat. Jadi bila bertemu itu, artinya dalam bahasa yang mudah, bukan semata-mata satu pengisytiharan berkenaan dengan ukhuwah Islamiyah, tetapi cara pentahkikan, pelaksanaan ukhuwah Islamiyah itu ada tempatnya, namanya di masjid. Pelik tuan-tuan. Sebab itu kita tengok, masjid cukup unik. Orang yang datang ke masjid, itulah saudara-saudara dia. Dan saudara-saudara dia, seibu sebapa yang tak datang masjid, macam orang asing. Saya contoh mudah. Dalam sebuah taman atau kampung tu, ada 5 beradik. Pak Mat, Ngah, Long, Pak De, Pak Su. Contohlah. Mereka ni duduk di sebuah taman. Dekat-dekat. Ni selang 3 buah rumah. Ni selang 3 lorong. Ini selang 5 lorong. Macam tu. Tapi dalam ramai-ramai adik-beradik 5 orang ni, seorang je rajin ke masjid, Pak Mat. Pak Long, Pak Ngah, Pak Su ni, Pak De tak pergi masjid. Masing-masing halnya. Pak Mat yang pergi ke masjid ni, sentiasa pergi. Dia ada rakan-rakan yang pergi ke masjid. Pak Allah ke, Pak Nuh ke, macam-macam lagi yang pergi masjid. Tuan-tuan tahu, mana mereka bertemu setiap waktu. Dia salah seorang jemaah yang regular, yang selalu datang ni tak datang, masing-masing susah hati. Kalau salah seorang sakit ke, masuk hospital ke, mereka akan pergi ziarah. Mereka akan. Tapi Pak Mat ni yang ada 4 lagi beradik, adik dia mati pun kadang-kadang dia tak sedar. Adik dia sakit pun dia tak sedar. Terang kepada adik dia beritahu, Syekh, adik awak, Pak Lang tu sakit. Allah, tak dengar khabar, kata dia. 3 hari dah masuk wang. Tengok. Sebab apa? Sebab tak bertemu noktah pertemuan. Satu tempat yang biasa dilazimi seperti mana di masjid. Itu kesannya. Jemaah masjid ni cukup hebat. Sebab itu sebahagian ulama tokoh kata, kalau kamu nak cari kawan, carilah kawan di masjid. Sebab orang yang datang ke masjid ni, mujahadah dia tu banyak. Nak siapa lakoh masuk pintu masjid tu, daripada rumah lagi, terhalang dengan ceritanya, dengan TV-nya, dengan anaknya, dengan isterinya, dengan keluarganya. Nak pergi ke masjid dengan masanya, dengan minyak keretanya, dengan tayar keretanya, dengan kostingnya, dengan apa jenis kalkelip dah lalu lah. Semua sekali. Akhirnya, dengan gangguan kawannya, dengan appointmentnya, dengan meeting sininya dan sebagainya, itu pun penghalang. Tapi dia boleh pergi. Sehingga akhirnya dia dapat masuk ke pintu masjid. Dapat semayang pula. Dapat ibadat, dapat ni. Ini perjuangan. Ini mujahadah dah. Mujahadah nafs. Ni hebatnya tuan-tuan. Jadi bila mereka dapat, mereka temu orang yang telah dapat lawan mujahadah nafs ni, akhirnya golongan ni bila bertemu dia ngam. Dia rapat. Dia akrab.
Jadi orang macam ni dia jadi baik. Dari sebab itu kata mereka nak cari kawan, carilah kawan di masjid. InsyaAllah ada baiknya, insyaAllah. Poin seterusnya, tuan-tuan. Masjid ini, bila Nabi bina, tuan-tuan, dia adalah tempat yang terbaik penyelesaian masalah. Percayalah, tuan-tuan. Tuan-tuan sibuk. Tak ada orang yang tak sibuk. Ada masalah. Tak ada orang yang tak ada masalah. Macam-macam ujian. Tak ada orang yang tak ada ujian. Semuanya ada. Jadi kenapa kita tengok graf? Kita tengok neraca. Kita tengok keadaan. Zaman Nabi, keadaan mereka cukup tenang. Sekalipun tribulasi jauh lebih besar pada zaman kita. Kemudahan dan kemewahan amat cukup naif nak banding zaman kita. Tapi mereka dapat ketenangan. Kenapa? Kerana masjid. Kerana di masjid mereka boleh mengadu pada Tuhan. Mereka boleh munajat pada Tuhan. Mereka boleh berdoa kepada Tuhan. Mereka boleh minta ampun kepada Tuhan. Mereka boleh sembahyang sesuka hati mereka seberapa banyak, terutamanya pada waktu malam, untuk kepada Tuhan. Jadi semua elemen-elemen yang saya nyatakan ini dan saya sebut ini sudah barang pasti akan memberi impak yang cukup baik pada jiwa seseorang. Maka jiwanya itu akan jadi tenang. Jadi hajatnya itu akan rasa pembelaan. Siapa yang membela? Ar-Rahmanur Rahim. Al-Malikul Quddus. Tuhan yang maha segala-galanya. Dengan segala sifat kesempurnaan. Tengok tuan-tuan. Jadi inilah poin yang sepatutnya terwujud dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam sanubari kita, untuk kita perkukuhkan Islam kita, iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa itu, kita tak akan rasa tension, tak akan rasa susah, sebab kita ada tempat pengaduan hakiki, yakni Allah. Iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta tolonglah dengan Allah. Minta ajaklah dengan Tuhan. Itulah sebenar-benar sebaik-baik hajat, sebaik-baik permohonan. Perkara yang lain lagi. Kenapa masjid, tuan-tuan? Masjid ni, kalau kita tengok betul-betul, kita akan dapati bahawa dia mengajar umat untuk bertanzim, menyusun atur kehidupan. Tengok, orang yang datang ke masjid adalah orang yang mempunyai peradaban, nilai akhlak yang luhur dan tinggi. Kenapa? Sebab bila kita masuk ke masjid, kita telah melaksanakan satu praktis adab masjid. Dengan cara kaki kanannya mula masuk, dengan doanya, dengan salamnya kepada sahabat-sahabat yang ada, dengan sembahyangnya, dengan suara perlahannya, dengan angkat doa balik, dengan baca Quran, dengan belajar ilmu. 2 jam kita duduk dalam masjid. Contohnya kita mari pukul 6.30, 6.45. Kita pulang pukul 8.30, 8.45 atau pukul 9. Kita telah melakukan satu proses penakhlakan dengan akhlak Islami. Kita cuba bina balik peradaban Islami. Kita cuba gabungkan dalam jiwa kita sifat insani dengan ihsani dan Islami. Jadi watakan kita di luar daripada masjid, sebelum daripada itu, dengan keadaan kehidupan yang pelbagai, watak yang pelbagai kita temui, cuba mempengaruhi hidup kita. Tapinya tak kala kita masuk masjid, kita telah menindimamkan diri kita. Kita telah memasukkan diri kita kepada satu jemaah, satu kumpulan manusia yang mana cuba mengislahkan diri masing-masing. Jadi pengislahan diri itu adalah amat penting, yang akhirnya mewatakkan kita dengan watak saksiyah Islamiyah barizah. Bila mana kita dapat untuk mewatakkan diri kita dengan watak Islamiyah saksiyah yang barizah, maka pada masa itu
ada satu kelebihan. Kita menjadi ejen perubah ke arah kebaikan. Isteri kita akan terkesan. Baiknya suami saya. Anak kita akan terkesan. Bagusnya bapa saya. Kesemua yang berada berhadapan dengan kita, berdekatan dengan kita, merasa terkesan dengan kesan yang cukup baik. Itulah matlamat yang saya nyatakan betapa bila seorang tu dia masuk masjid, dia akan rasa kesan-kesan yang amat positif. Mudah-mudahan sedikit renungan yang banyak lagi lah kalau kita nak bincang. Saya syurkan bacalah buku-buku risalah-risalah daripada JAKIM, daripada majlis-majlis, daripada pejabat-pejabat agama, pejabat mufti dan sebagainya yang keluarkan risalah tentang masjid kelebihan. Banyak buku-buku yang lain yang mungkin kita dapat ambil. Maka cukuplah sekadar itu satu peringatan daripada saya kepada diri saya dan kepada kita semualah untuk kita perbaiki diri kita. Sekadar itu marilah sama-sama kita tutup majlis ini dengan membaca sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakirna fid din al-mintawin. Allahumma jannah minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi